We're going to try one of the best roti, Sarang Barong Bird Nest Roti in Kuala Lumpur. More than 18 years, they're serving best roti. Ada yang fikir makanan di Asia Tenggara ini hanya pedas semata-mata. Ada yang menyangka rasanya terlalu kuat dan tidak sesuai dengan lidah mereka. Ada juga yang datang dengan anggapan bahawa makanan yang sedap itu biasanya mahal, eksklusif dan hanya wujud di restoran bertaraf antarabangsa. Namun semua sangkaan itu mula runtuh perlahan-lahan sebaik sahaja mereka duduk di sebuah kedai kecil, memandang pinggan di hadapan mereka dan menyuap makanan Malaysia buat kali pertama. Detik itulah yang sering mengubah segalanya. Bukan kerana hiasan pinggan yang mewah, bukan kerana suasana restoran yang gah, tetapi kerana rasa yang tidak mereka jangka. Rasa yang seimbang, rasa yang berlapis dan rasa yang seolah-olah bercerita. Lemak santan yang lembut, pedas yang tidak menyakitkan, masin yang cukup, manis yang tidak berlebihan. Setiap suapan terasa jujur. Seolah-olah dimasak bukan sekadar untuk dijual, tetapi untuk dinikmati dengan hati. Dan disitulah wajah mereka berubah, mata mereka membesar, dan senyuman kecil mula terukir tanpa mereka sedari. Makanan Malaysia mempunyai sesuatu yang sukar dijelaskan dengan kata-kata. Ia bukan sekadar gabungan bahan, tetapi gabungan budaya, sejarah dan cara hidup. Dalam satu pinggan nasi lemak, ada cerita keluarga. Dalam sekeping roti canai, ada rutin pagi rakyat biasa. Dalam sepiring char kway teow, ada pertembungan budaya yang harmoni. Makanan ini tidak dicipta untuk memikat dunia, tetapi untuk memenuhi keperluan hidup seharian. Namun tanpa disangka, kesederhanaan itulah yang membuat orang asing jatuh cinta. Ramai pelancong mengakui mereka terkejut kerana makanan jalanan Malaysia boleh jadi begitu sedap. Mereka tidak menyangka hidangan yang dimasak di gerai kecil dengan peralatan ringkas mampu memberikan pengalaman rasa yang mendalam. Ada yang diam seketika selepas suapan pertama. Ada yang terus mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ada juga yang spontan meluahkan rasa kagum, bertanya mengapa makanan seperti ini tidak lebih dikenali di seluruh dunia. Reaksi-reaksi ini bukan lakonan, bukan dibuat-buat, tetapi lahir daripada kejujuran. Rasa apa yang membuatkan makanan Malaysia begitu istimewa di mata orang asing ialah keikhlasannya. Ia dimasak oleh tangan yang sudah biasa, oleh individu yang mewarisi resipi turun-temurun, oleh masyarakat yang memasak untuk orang lain seperti memasak untuk keluarga sendiri. Makanan di sini bukan sekadar produk, tetapi tradisi. Ia tidak mengejar tren, tetapi kekal dengan identitinya. Dan identiti inilah yang memberi pengalaman berbeza kepada mereka yang pertama kali merasainya. Melalui makanan, orang asing mula memahami Malaysia dengan cara yang paling lembut. Mereka mula mengenal budaya tanpa perlu membaca sejarah. Mereka mula merasai keharmonian tanpa perlu melihat statistik. Mereka mula faham mengapa negara ini tenang, mengapa rakyatnya ramah, dan mengapa ramai yang pulang dengan rasa rindu. Kerana makanan Malaysia bukan sekadar mengisi perut, tetapi menyentuh hati. We're going to try one of the best roti, Sarang Barong Bird Nest Roti in Kuala Lumpur. More than 18 years, they're serving best roti. Eggs goes in. So just adding another egg. Wow. What an amazing place to have roti canai, guys. They have minced chicken here. Wow, look at this. Unbelievable. Oh, they're adding soy on top of this. Seasoning with white pepper. It's chicken, look at this. Yes. We're going to try another bird nest roti in Kuala Lumpur. The minced chicken and minced beef are crazy here. Try this. I love it. Creamy, crispy, delicious roti. 18 years they are doing this. It just blows your mind. I can't say this is roti heaven in Kuala Lumpur. Apabila orang asing mula mencuba makanan Malaysia, apa yang paling ketara bukanlah reaksi keterujaan yang berlebihan, tetapi perubahan emosi yang berlaku secara perlahan. Mereka tidak terus bersorak atau bersuara lantang, sebaliknya wajah mereka berubah. Ada jeda seketika, ada diam yang jujur. Pada saat itu, lidah mereka sedang memproses sesuatu yang tidak mereka jangka. Rasa yang datang tidak kasar dan tidak memaksa, tetapi seimbang dan menyeluruh.
Disitulah mereka mula sedar bahawa makanan Malaysia bukan dicipta untuk mengejutkan, tetapi untuk memikat dengan tenang. Ramai orang asing menyebut perkara yang sama apabila mencuba nasi lemak buat kali pertama. Mereka hairan bagaimana satu hidangan yang kelihatan ringkas mampu mempunyai begitu banyak lapisan rasa. Lemak santan yang lembut, sambal yang pedas tetapi berjiwa, ikan bilis yang rangup dan nasi yang harum. Tiada satu pun yang berlebihan, namun apabila digabungkan ia menjadi lengkap. Begitu juga dengan roti canai yang kelihatan biasa, tetapi apabila dicicah dengan kuah dal atau kari, ia membuka satu pengalaman rasa yang sukar dijelaskan. Mereka sering tertanya-tanya bagaimana sesuatu yang dimakan setiap hari oleh rakyat biasa boleh menjadi begitu istimewa. Char kway teow pula sering menjadi kejutan besar. Ramai pelancong tidak menyangka makanan yang dimasak di gerai kecil tepi jalan dengan api yang besar dan peralatan ringkas mampu memberikan rasa yang begitu mendalam. Asap, kicap, udang, kerang dan mie yang digoreng dengan teknik tertentu mencipta rasa yang tidak boleh ditiru dengan mudah. Dari situ mereka mula memahami bahawa makanan Malaysia bukan sekadar tentang bahan, tetapi tentang kemahiran, pengalaman dan sentuhan tangan yang telah dilatih bertahun-tahun. Apa yang membuatkan reaksi orang asing ini begitu tulen ialah kerana mereka tidak datang dengan skrip. Mereka tidak dipaksa untuk memuji. Kebanyakan mereka datang dengan rasa ingin tahu dan pulang dengan rasa hormat. Ada yang menyatakan bahawa makanan Malaysia terasa seperti masakan rumah walaupun mereka berada jauh dari rumah sendiri. Ada juga yang berkata makanan di sini membuatkan mereka rasa disambut seolah-olah mereka bukan pelanggan tetapi tetamu. Nilai inilah yang jarang ditemui dan sukar digantikan. Makanan Malaysia juga mencerminkan keharmonian masyarakatnya. Dalam satu kawasan, seseorang boleh menikmati masakan Melayu, Cina, India, Sabah dan Sarawak tanpa perlu bergerak jauh. Setiap hidangan membawa identiti sendiri, tetapi tetap hidup dalam satu ruang yang sama. Orang asing mula melihat bahawa keharmonian ini bukan sekadar slogan, tetapi realiti yang boleh dirasa melalui makanan. Kepelbagaian di Malaysia bukan punca perpecahan, tetapi sumber kekuatan. Yang paling menarik, ramai pelancong menyadari bahawa makanan Malaysia tidak cuba menjadi sesuatu yang lain. Ia tidak mengejar tren luar atau mengubah identiti untuk diterima. Ia kekal jujur dengan asal-usulnya. Trying Malaysian breakfast for the first time. Good morning, guys. It's 8 a.m. right now, and right now we want to try Malaysian breakfast. What is this? Roti cheese? Roti canai. Oh, roti canai, the best bread in the world. Okay. Here we have roti bom. We tried with the orange sauce. What's the orange sauce? Dal. This one. That's really good. I like this one. Ini sebab banget, guys. Orang Melayu yang nonton vlog ini, aku nggak tahu kalian ngerti nggak kalau aku pakai bahasa Indonesia, makanya aku pakainya bahasa Inggris. The classic roti canai, nothing added. Empty. What sauce is this? Curry. I like it, but there's no flavor in it. Sweet. Oh no, I understand. Very, very good. So this is with condensed milk, all different. This has no topping, like it's the original one. Then we have like with cheese, and then with condensed milk, and there's a lot of more flavors. I want to move to Malaysia. Why doesn't the world know about this Malaysian specialty? I know we should wait for Raya to eat it, but I will be traveling overseas and I can't imagine this season without rendang and lemang, so doing buka puasa with it today. Almost every year I have my rendang tok homemade and I even learn how to make it. The process takes hours and it requires a lot of attention. When I first time tried it, I was so amazed by the flavor I couldn't stop eating it and had it multiple times throughout the whole day. The sweetness from onions and coconut, it's unreal, and I love the beef that is hard and soft at the same time. And with the lemon cooked in bamboo, it's pure magic. Smells so amazing. It reminds me of Raya and it's a smell of coconut and spices. Of course, I'm going to start with rendang tok. This one unfortunately is not homemade and I ordered it from Bijan restaurant. It was so hard to find one available on delivery, but still hoping for good, authentic flavor. It's not a real rendang tok. The spice and the coconut is there, but I don't think it was cooked for hours. The texture of the meat is not there. And this is rendang kambing, which I never had before. It's made with mutton and I can smell coconut and lemongrass intensely. Soft.
I just love the idea of adding coconut cream to the dishes. It always adds such a nice sweetness and depth of flavor. I can taste a lot of pepper and coconut. The meat is softer than rendang tok. Overall, quite nice. And of course, rendang ayam. Which is another classic for Hari Raya, and it tastes so good with lemang. Rendang looks glossy and rich, and it's very aromatic too. I think rendang ayam is the best. The chicken is super soft and it's really nicely spicy. I hope you guys will enjoy your rendang and lemang, and I will look forward to have mine at the open houses when I'm back. Disinilah peranan kita sebagai rakyat Malaysia sebenarnya bermula. Bukan sekadar menjadi penonton kepada pujian orang asing, bukan sekadar tersenyum apabila negara kita disebut dengan rasa kagum, tetapi menyedari bahawa keunikan Malaysia ini adalah amanah yang perlu dijaga dan disebarkan dengan penuh adab. Apa yang dunia lihat hari ini bukan sesuatu yang berlaku secara kebetulan. Ia lahir daripada nilai budaya dan cara hidup yang kita warisi dan amalkan setiap hari, selalunya tanpa kita sedari nilainya. Sebagai rakyat Malaysia, kita sering menganggap semua ini perkara biasa. Makanan yang sedap, rakyat yang ramah, kepelbagaian budaya yang hidup dalam harmoni, semuanya terasa seperti rutin harian. Namun apabila orang luar datang dan memuji dengan jujur, barulah kita tersedar bahawa apa yang kita miliki ini sebenarnya luar biasa. Dan kesedaran inilah yang seharusnya membangkitkan rasa bangga, bukan bangga yang kosong, tetapi bangga yang berakar pada kefahaman dan tanggungjawab. Arus Perdana percaya bahawa Malaysia tidak perlu menjerit untuk dikenali. Cukuplah kita bercerita dengan jujur. Cukuplah kita kongsikan apa yang benar tanpa ditokok tambah, tanpa merendahkan orang lain. Apabila kita menyebarkan kisah tentang makanan Malaysia, tentang budaya kita, tentang cara hidup kita yang sederhana tetapi berjiwa, sebenarnya kita sedang memperkenalkan wajah sebenar negara ini kepada dunia. Wajah yang tenang, beradab dan penuh nilai kemanusiaan. Kepada rakyat Malaysia, inilah masanya untuk kita berdiri dengan yakin sebagai diri sendiri. Tidak perlu membandingkan secara berlebihan. Tidak perlu merasa rendah diri. Setiap negara ada keistimewaannya. Dan Malaysia punya ceritanya yang tersendiri. Cerita yang lahir daripada kepelbagaian yang hidup bersama, daripada rasa yang lahir di dapur-dapur kecil, daripada tangan-tangan biasa yang memasak dengan ikhlas, dan daripada masyarakat yang masih percaya pada nilai saling menghormati. Dan kepada dunia yang sedang memerhati, inilah Malaysia yang sebenar. Negara yang mungkin tidak sempurna tetapi jujur dengan identitinya. Negara yang tidak bermegah dengan kata-kata, tetapi membiarkan pengalaman yang berbicara. Jika satu suapan makanan mampu mengubah pandangan, bayangkan apa yang boleh berlaku apabila dunia benar-benar mengenal Malaysia dengan lebih dekat. Inilah mesej yang dibawa oleh Arus Perdana. Kita bukan sekadar menceritakan tentang Malaysia, tetapi mengajak rakyatnya untuk sedar, menghargai, dan berkongsi keunikan ini dengan penuh maruah. Kerana apabila kita sendiri yakin dan bangga dengan siapa kita, dunia akan melihat Malaysia bukan sekadar sebagai destinasi, tetapi sebagai sebuah negara yang berjiwa.